Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua murid-murid tingkatan 5 khususnya. Apa khabar semua? Saya harap kamu semua sihat sejahtera dan masih lagi bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran kamu sebagai persediaan untuk kamu menduduki peperiksaan SPM yang bakal dihadapi kelak. Pada hari ini, kamu semua akan bersama dengan saya iaitu Puan Nur Bahariah binti Baharin daripada SMK Baganserai, Krian Perak. Panel rakaman yang membantu video rakaman pada hari ini selain daripada saya ialah Puan Nur Azila binti Abu Bakar. Untuk hari ini, kita akan bersama-sama dalam topik bab 10 iaitu kimia dalam perubatan dan kesihatan untuk subtopik 10.3 bahan antioksidan. Jadi saya harap semua murid-murid sudah bersedia. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh lagi murid-murid, kamu perlu tahu objektif pembelajaran hari ini. Jadi bagi subtopik ini, 3 objektif utama pembelajaran kita hari ini iaitu yang pertama, murid boleh memahami definisi bahan antioksidan. Definisi ataupun maksud bahan antioksidan. Objektif yang kedua, murid boleh menerangkan tindakan bahan antioksidan ini terhadap radikal bebas. Jadi apa perkaitan ataupun hubung kait antara tindakan bahan antioksidan dengan radikal bebas. Jadi saya percaya kamu masih lagi ingat ataupun sudah memahami subtopik yang lalu iaitu radikal bebas. Objektif kita yang ketiga, murid boleh menyatakan faktor yang mempengaruhi pengoksidaan makanan dan seterusnya boleh menerangkan bagaimana untuk melambatkan proses pengoksidaan makanan. Jadi saya rasa kita boleh tanpa membuang masa, kita boleh teruskan pada kandungan kita yang pertama iaitu definisi bahan antioksidan. Baiklah murid-murid, apa itu bahan antioksidan? Bahan antioksidan ialah sebatian kimia yang diperlukan oleh badan kita untuk melambatkan atau seterusnya menghentikan proses pengoksidaan. Mengapa badan kita perlu melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan? Jadi murid-murid, saya rasa kamu masih ingat lagi subtopik kita yang sebelum ini iaitu radikal bebas. Di mana proses pengoksidaan yang berlaku dalam sel badan kita akan menghasilkan tindakan radikal bebas. Apabila semakin banyak proses pengoksidaan berlaku, maka semakin banyak tindakan radikal bebas yang dihasilkan dalam sel badan kita. Jadi tindakan radikal bebas yang banyak ataupun aktif dalam badan kita akan menyebabkan kerosakan sel dan seterusnya boleh menyebabkan banyak penyakit. Jadi bahan antioksidan ini bertujuan ataupun berfungsi untuk melindungi sel badan kita daripada kerosakan akibat tindakan radikal bebas. Tetapi apabila usia kita semakin meningkat, keupayaan badan kita pula untuk menghasilkan bahan antioksidan akan semakin berkurang. Jadi kita perlu mendapatkan bahan antioksidan ini daripada sumber makanan yang kita perolehi daripada makanan seharian kita. Jadi amatlah penting untuk kita memilih makanan yang kaya dengan bahan antioksidan untuk membantu badan kita menghasilkan bahan antioksidan yang semakin berkurang akibat faktor peningkatan usia.
Jadi bahan antioksidan ataupun makanan yang mengandungi bahan antioksidan ini sebenarnya tidaklah susah untuk kita perolehi kerana makanan-makanan ini banyak berada di sekeliling kita. Okay, jadi apa contoh bahan antioksidan yang terdapat dalam makanan? Apa contoh-contoh makanan juga yang mengandungi bahan antioksidan yang diperlukan oleh badan kita? Sama-sama kita lihat. Baiklah murid-murid. Okay, contoh bahan antioksidan dalam makanan. Okay, yang pertama ialah beta-karotina. Jadi beta-karotina ditemui dalam buah-buahan atau sayur-sayuran yang berwarna merah, jingga dan kuning. Jadi apa contoh buah-buahan atau sayuran yang berwarna merah, kuning atau jingga ni? Okay, kita boleh perolehi beta-karotina ini daripada buah-buahan seperti betik, buah oren, limau, buah lemon, sayur karot, labu ataupun ubi keledek. Okay, seperti yang dipaparkan pada slide ini. Jadi apa kebaikan beta-karotina? Beta-karotina baik untuk memelihara kesihatan mata, kulit dan juga peparu. Jadi saya rasa murid-murid sudah biasa dengan semua buah-buahan dan sayur-sayuran yang dinyatakan dalam slide ini. Jadi tidak ada masalah sebenarnya untuk kita nak memperolehi bahan antioksidan seperti beta-karotina dalam pemakanan kita. Okay, kita lihat pula contoh yang kedua. Contoh bahan antioksidan yang seterusnya ialah lutein. Okay, jadi kalau sebelum ni beta-karotina ditemui dalam sayuran yang berwarna-warni, khususnya merah, kuning dan jingga. Tapi untuk lutein ditemui dalam sayuran yang berwarna hijau. Okay, sayuran berwarna hijau seperti brokoli, bayam dan juga kubis. Contoh lain ada sawi, salad, okay, dan sebagainya. Jadi indahnya ciptaan Tuhan ini menciptakan buah-buahan dan sayuran yang berwarna-warni ini bukan sekadar untuk menarik perhatian kita, untuk menjadikan kita rasa teruja untuk makan, tapi sebenarnya di dalamnya juga, di sebalik warna-warna sayuran dan buah-buahan ini juga mengandungi bahan antioksidan ataupun khasiat vitamin yang sangat diperlukan untuk badan kita. Okay. Jadi lutein ini baik untuk memelihara kesihatan mata. Okay, seterusnya kita pergi kepada contoh yang ketiga iaitu vitamin C. Jadi saya rasa murid-murid sangat biasa dah dengan vitamin C ni, terutama dalam musim pandemik COVID-19 ini di mana masyarakat mula sedar kepentingan vitamin C dalam kepada tubuh badan kita. Okay, jadi vitamin C ini dikenali juga sebagai asid ascorbic. Okay, ia banyak ditemui dalam buah-buahan citrus. Apa contoh buah-buahan citrus? Contoh seperti buah limau, buah oren. Okay, dia juga terdapat dalam sayur-sayuran seperti bayam, brokoli, buah-buahan seperti kiwi, strawberry, cranberry dan lada hijau. Okay, jadi vitamin C ini bagus untuk memelihara kesihatan kulit di mana ia bertindak sebagai anti penuaan dan juga boleh menyembuhkan luka-luka yang terdapat pada kulit. Selain daripada itu, vitamin C ini juga boleh meningkatkan sistem pertahanan badan untuk mencegah atau melawan serangan penyakit seperti demam ataupun selsema. Okay, jadi vitamin sumber makanan yang mengandungi vitamin C ini juga sangat mudah diperolehi di negara kita. Dan ianya juga bukanlah makanan yang mahal untuk kita perolehi. Okay. Tidak semestinya kita mendapatkan vitamin C daripada produk-produk suplemen kesihatan yang dijual di farmasi. Okay, kita boleh juga boleh mendapatkan vitamin C ini daripada
tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan dan sayuran yang terdapat di sekeliling kita. Okey. Okey, seterusnya bahan antioksidan yang seterusnya ialah likopena. Okey, likopena. Likopena ditemui dalam buah-buahan segar. Okey, seperti betik, jambu batu, tembikai, tomato, aprikot, limau gedang dan oren. Dan sekali lagi, buah-buahan ini juga sangat mudah didapati. Okay, terutama buah betik, jambu batu, banyak sangat ditanam di Malaysia ni. Dan harganya juga murah. Jadi sebenarnya buah-buahan yang ada di sekeliling kita ni sebenarnya penyumbang kepada bahan antioksidan yang diperlukan dalam badan kita. Okay, jadi sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya untuk kita mendapatkan bahan antioksidan yang cukup untuk tubuh badan kita. Okay. Likopena pula baik untuk memelihara kesihatan mata, kulit dan juga peparu. Baiklah, contoh bahan antioksidan yang seterusnya, vitamin E. Okay, vitamin E dikenali juga sebagai alpha tocopherol. Okay, jadi kalau bahan antioksidan yang sebelum ni lebih banyak kepada buah-buahan, bagi vitamin E ini pula mudah ditemui dalam minyak-minyak seperti kelapa sawit, minyak jerma gandum, minyak jagung, minyak kacang soya, makanan seperti kekacang, sayur-sayuran seperti brokoli dan aprikot. Dan vitamin E adalah bahan antioksidan yang baik untuk memelihara kesihatan mata, kulit, sistem pembiakan dan juga kecerdasan otak. Baiklah. Kalau kita lihat daripada contoh-contoh makanan yang disenaraikan, 5 contoh bahan antioksidan tadi, kita dapati antara sayuran yang paling mengandungi banyak bahan antioksidan ini ialah brokoli. Okay. Di dalam brokoli sahaja mengandungi lebih daripada satu bahan antioksidan seperti vitamin E, vitamin C, okay, dan juga lutein. Okay. Jadi brokoli ini adalah antara makanan yang sangat baiklah untuk tubuh badan kita. Okay. Jadi dengan pemakanan brokoli mengandungi banyak bahan antioksidan, maka kita boleh menghentikan maka bahan antioksidan ini dapat menghentikan tindakan radikal bebas. Jadi bagaimana murid-murid, setakat ini boleh kamu faham apakah definisi bahan antioksidan dan contoh makanan yang mengandungi bahan antioksidan. Okay, jadi kita dah berkenalan dengan bahan antioksidan, kita dah tahu contoh-contoh makanan tadi. Seterusnya kita lihat pula, kita belajar bagaimana tindakan bahan antioksidan terhadap radikal bebas. Okay, bagaimana bahan ini boleh menghentikan tindakan radikal bebas. Baiklah, seperti yang kita dah pelajari pada subtopik yang lalu, radikal bebas ialah atom ataupun molekul yang tidak stabil. Kenapa? Ia telah mengalami kehilangan elektron. Jadi disebabkan ketidakstabilan radikal bebas ini, ia akan menyerang molekul stabil yang lain. Jadi menyebabkan molekul tersebut juga mendatangkan masalah pada molekul tersebut. Jadi bahan antioksidan yang kita peroleh daripada makanan yang kita ambil, yang kita makan, okay, bahan antioksidan ini akan cenderung mengalami proses pengoksidaan dengan menderma elektron kepada radikal bebas ini tadi, seterusnya menghasilkan atom yang lebih stabil. Okay, apabila atom ini stabil, ia akan seterusnya menghentikan proses pengoksidaan. Okay, maka kuranglah penghasilan tindakan radikal bebas.
Okey. Jadi saya ulang semula ya, bahan antioksidan cenderung untuk mengalami proses pengoksidaan dengan menderma elektron kepada radikal bebas dan menyebabkan kestabilan molekul ataupun atom akan terhasil, seterusnya menghentikan proses pengoksidaan. Baiklah murid-murid, cuba kamu lihat pada gambar yang dipaparkan pada skrin ini. Saya percaya kamu biasa dengan situasi ini. Okay, situasi di mana apabila permukaan apel dipotong, dibiarkan terdedah selama 1 jam, didapati permukaan yang dipotong itu akan bertukar menjadi warna perang. Pernah kamu terfikir bagaimana ataupun apakah yang menyebabkan situasi ini boleh berlaku? Okay, baiklah, situasi ini dinamakan proses pengoksidaan makanan. Jadi ini menunjukkan proses pengoksidaan juga berlaku di dalam makanan. Okay, apa yang menyebabkan warna apel tadi bertukar menjadi perang? Okay, apabila kita memotong buah apel, jadi sebenarnya di dalam apel ini terdapat enzim polyphenol oxidase atau singkatannya PPO. Okay, enzim yang terdapat di dalam apel ini akan bertindak balas dengan oksigen yang terdapat di udara. Saya ulang, apabila kita memotong buah apel, jadi enzim PPO ataupun polyphenol oxidase yang terdapat di dalam apel akan bertindak balas dengan oksigen di udara. Maka tindak balas ini akan menghasilkan melanin, okay, dan seterusnya menyebabkan warna apel bertukar menjadi perang. Tindak balas oksigen dengan udara akan menghasilkan melanin dan menyebabkan warna apel menjadi perang. Seterusnya, cuba kita bersama-sama mari kita lihat contoh eksperimen mengkaji jenis larutan yang melambatkan proses pengoksidaan. Jadi tadi kita dah tahu apakah faktor yang menyebabkan proses pengoksidaan berlaku. Jadi kita lihat seterusnya bagaimana kita boleh melambatkan proses pengoksidaan pada makanan seperti buah ni. Okey? Baiklah, ini contoh bahan-bahan dan radas yang digunakan dalam eksperimen untuk melambatkan proses pengoksidaan. Jenis bahan yang paling ringkas, yang paling mudah lah untuk kita jalankan eksperimen untuk menguji proses pengoksidaan ini. Okay? Jadi bagi eksperimen ini kita gunakan sebiji apel yang akan dipotong kepada 5 potongan. Jadi bahan yang kita gunakan ialah gula, garam biasa, jus limau, natrium bikarbonat, yang mana keempat-empat bahan ini akan dijadikan larutan. Okay. Kemudian sebiji apel yang tadi akan kita potong dan setiap potongan apel ini tadi akan dimasukkan ke dalam larutan yang telah kita sediakan, iaitu larutan gula, larutan garam, larutan natrium bikarbonat dan juga jus limau. Okay, satu potongan apel juga akan dijadikan sebagai kawalan dan dibiarkan terdedah kepada udara. Jadi kita akan rendamkan apel ni ke dalam larutan ini dan kita akan lihat pemerhatiannya selepas 1 ataupun 2 jam. Okay, untuk melihat kesan yang lebih ketara, kita tinggalkan ataupun kita biarkan selama 2 jam. Jadi selepas 2 jam, didapati apel yang berada dalam larutan natrium bikarbonat menunjukkan perubahan warna yang paling ketara di mana permukaan yang dipotong itu telah bertukar menjadi warna yang perang. Apa yang berlaku pada apel-apel yang telah direndam pada larutan yang lain?
Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama analisis pemerhatian daripada eksperimen yang ditunjukkan tadi. Okey, apel yang direndam dalam larutan natrium bikarbonat menunjukkan warna paling perang selepas 2 jam. Okey, hal ini kerana larutan natrium bikarbonat mempunyai nilai pH yang tinggi. Maka ia akan mempercepatkan proses pengoksidaan pada buah apel. Jadi larutan natrium bikarbonat ini dia bersifat alkali, maka nilai pH-nya tinggi, ia akan menjadi faktor kepada proses pengoksidaan itu menjadi lebih cepat. Jadi apel itu maka sebab itulah apel itu menjadi bertukar menjadi warna paling perang. Seterusnya, apa yang berlaku pada apel yang direndam dalam larutan gula dan juga garam? Apel yang direndam dalam larutan gula dan garam menunjukkan warna sedikit perang. Maksudnya ada juga sedikit pengoksidaan yang berlaku. Okay, hal ini kerana gula dan garam merupakan bahan antioksidan yang lemah. Maka proses pengoksidaan masih boleh berlaku tetapi mengambil masa yang lebih lama. Jadi bermaksud gula dan garam ini juga merupakan bahan antioksidan tetapi ia adalah bahan antioksidan yang lemah. Jadi warna apel masih lagi menunjukkan warna sedikit perang selepas 2 jam. Okay, menunjukkan proses pengoksidaan masih lagi boleh berlaku tetapi ia mengambil masa yang lebih lama. Okay, seterusnya apa yang berlaku pada buah apel yang direndam dalam larutan jus limau? Okay, apel yang direndam dalam larutan jus limau didapati tidak perang selepas direndam 2 jam di dalam jus limau tersebut. Ini kerana jus limau merupakan bahan yang tinggi kandungan vitamin C dan juga antioksidan. Jadi proses pengoksidaan pada buah apel akan menjadi sangat lambat. Okay, kerana kandungan vitamin C yang tinggi dalam jus limau tadi. Okay, maka apel tadi tidak menunjukkan perubahan warna perang selepas 2 jam. Jadi ini menunjukkan bahan yang mengandungi antioksidan akan melambatkan proses pengoksidaan pada makanan. Jadi daripada eksperimen ini kita boleh aplikasikan tindakan bahan antioksidan ini dalam makanan industri ataupun dalam makanan supaya proses pengoksidaan pada makanan yang ada di rumah kita itu boleh dilambatkan. Okay. Jadi yang pertama kita gunakan jus limau. Okay, jus limau, saya ulang, dia mengandungi asid askorbik ataupun vitamin C yang tinggi. Jadi bagaimana asid askorbik ini boleh menghentikan pengoksidaan atau melambatkan proses pengoksidaan pada makanan. Asid askorbik akan bertindak balas dengan oksigen di udara sebelum oksigen bertindak balas dengan enzim dalam apel. Okay, bermaksud apabila kita campurkan makanan itu dengan jus limau, asid askorbik dalam jus limau itu tadi akan terus bertindak balas dengan makanan ataupun buah apel sebelum ia bertindak balas dengan oksigen di udara. Jadi asid askorbik ini akan mengelakkan apel menjadi keperangan ataupun mengelakkan apel bertindak balas dengan oksigen di udara sehinggalah semua asid habis. Jadi sebab itu proses pengoksidaan dalam makanan yang direndam dengan bahan antioksidan ini akan menjadi lambat. Kerana adanya kandungan asid askorbik ini. Seterusnya, menggunakan air, garam dan gula juga boleh membantu melambatkan proses pengoksidaan. Bagaimana air, garam dan gula ini bertindak untuk melambatkan proses pengoksidaan? Baiklah, air bergerak melalui osmosis.
bagi menyamakan kepekatan garam ataupun gula dan air di dalam dan di luar sel. Apabila makanan direndam dalam air garam ataupun gula, akan berlaku proses osmosis di mana akan mengalami pergerakan keluar air untuk menyamakan kepekatan garam ataupun gula dan air di dalam dan di luar sel itu tadi. Jadi air dan garam ataupun gula di permukaan hirisan apel itu tadi akan mengganggu oksigen yang sampai ke permukaan buah. Jadi proses pengoksidaan akan terganggu ataupun akan menjadi lambat kerana adanya air, garam dan juga gula di permukaan hirisan buah itu tadi. Jelas ya semua murid-murid? Dalam industri makanan, jadi proses pengoksidaan boleh dilambatkan dengan menggunakan kaedah seperti pengeringan, seterusnya mencelup makanan dalam madu kerana kandungan gula yang tinggi dalam madu, dan seterusnya mencelup makanan dalam jus buah kerana jus buah mengandungi bahan antioksidan yang tinggi yang boleh melambatkan proses pengoksidaan. Jadi bagaimana murid-murid? Kita habis subtopik bahan antioksidan ini. Jadi saya harap murid-murid semua boleh memahami kandungan subtopik kita pada hari ini bermula daripada definisi bahan antioksidan, kemudian tindakan bahan antioksidan terhadap radikal bebas, dan seterusnya faktor yang mempengaruhi pengoksidaan makanan, dan juga akhir sekali daripada faktor yang mempengaruhi pengoksidaan makanan, kita boleh melambatkan proses pengoksidaan makanan. Jadi untuk menguji kefahaman pelajar-pelajar sekalian, kata kita cuba uji minda kita dengan beberapa soalan yang tidaklah susah, agak mudah. Sekadar untuk menguji minda untuk subtopik kita pada hari ini. Jadi pelajar murid-murid semua sudah bersedia dengan soalan-soalan yang akan saya berikan. Baiklah, soalan yang pertama. Soalan yang pertama sudah pastinya akan bertanya, apakah definisi bahan antioksidan? Apakah definisi bahan antioksidan? Ini adalah kandungan pembelajaran kita yang pertama sekali tadi. Jadi saya harap murid boleh menerangkan ataupun menjelaskan maksud ataupun definisi bahan antioksidan tadi dengan lengkap dan tepat ya. Jadi bagaimana murid-murid? Adakah anda dapat menjawab soalan ini? Kita lihat jawapannya. Bahan antioksidan ialah sebatian yang diperlukan oleh tubuh badan kita untuk melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Tepuk tangan sikit kalau dapat jawab dengan betul. Tahniah. Saya percaya soalan ini mudah saja untuk murid-murid menjawab. Tidak ada masalah. Sekiranya murid-murid boleh memahami ataupun mengikuti proses pembelajaran kita daripada awal sampai ke akhir. Soalan yang kedua. Sudah bersedia? Soalan yang kedua, berikan 5 contoh bahan antioksidan yang terdapat dalam makanan. Berikan 5 contoh bahan antioksidan yang terdapat dalam makanan. Bagaimana? Mudah saja kan? Selain daripada contoh bahan antioksidan yang saya nyatakan dalam slide pada hari ini, kamu boleh juga membuat carian di internet contoh-contoh bahan antioksidan lain yang terdapat dalam makanan.
Sebenarnya banyak lagi contoh bahan antioksidan yang terdapat dalam makanan. Okay. Tapi untuk hari ini saya berikan 5 contoh bahan antioksidan yang terdapat dalam makanan yang mudah diperolehi di sekeliling kita. Okay. Jadi sudah bersedia dengan jawapan? Okay. Jawapannya sangatlah mudah, iaitu beta-karotina, lutein, lycopene, vitamin C dan juga vitamin E. Okay, di mana bahan antioksidan ini sangat mudah diperolehi dalam buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Okay, soalan yang ketiga. Apakah bahan antioksidan yang boleh ditemui dalam buah dan sayuran yang berwarna merah, kuning atau jingga? Apakah bahan antioksidan yang boleh diperolehi atau yang ditemui dalam buah dan juga sayuran yang berwarna merah, kuning dan jingga? Soalan keempat, vitamin C juga dikenali sebagai apa dia? Bahan antioksidan. Nama bahan antioksidan yang ditemui dalam sayuran yang berwarna merah, kuning atau jingga. Contoh macam buah apple, tomato, lobak merah, labu. Saya bagi pembayang sikit. Nama bahan antioksidan ini ada 2 perkataan. Okay, dan bermula dengan huruf B. Untuk soalan 4, saya rasa tidak ada masalah untuk kamu menjawab sebab banyak sangat diulang dalam topik pembelajaran kita hari ini. Sekiranya kamu mengikuti daripada awal sampai akhir subtopik tadi, saya rasa kamu boleh hafal dah nama vitamin C ini apabila saya menyebutnya secara berulang-ulang kali tadi. Jadi jawapannya ialah untuk soalan ketiga, beta-karotina adalah bahan antioksidan yang terdapat dalam sayuran ataupun buah yang berwarna kuning, merah dan juga jingga. Untuk soalan keempat, vitamin C juga dikenali sebagai asid ascorbic. Jadi bagaimana? Adakah jawapan anda teka ataupun jawapan anda berikan itu adalah tepat? Okay, saya percaya anda semua hebat. Okay? Jadi kita terus pada soalan yang kelima. Apakah khasiat vitamin E terhadap kesihatan manusia? Apakah khasiat vitamin E terhadap kesihatan manusia? Seterusnya, bahan antioksidan lutein biasanya ditemui dalam apa? Lutein biasanya ditemui dalam apa? Okey. Jadi apa khasiat vitamin E ni? Vitamin E ni, saya ulang sikitlah, vitamin E terdapat dalam, kita boleh temui dalam sumber makanan minyak seperti minyak kelapa sawit, minyak jagung gandum, minyak kacang soya. Okay, ada juga dalam sayuran seperti brokoli, buah apricot. Okay, makanan-makanan seperti kekacang. Jadi makanan-makanan ini mengandungi vitamin E yang tinggi. Jadi apa khasiat vitamin E ini? Okay. Lutein biasanya ditemui dalam, saya bagi pembayang, brokoli ataupun bayam. Bagaimana? Sudah bersedia untuk saya bacakan jawapan? Jadi vitamin E khasiatnya memelihara kesihatan mata, kulit, sistem pembiakan dan bagus juga untuk mencerdaskan otak. Okay, soalan yang seterusnya tadi, lutein biasanya ditemui dalam sayuran hijau. Kalau beta-karotina, sayuran buah-buahan atau sayuran yang berwarna-warni, merah, kuning jingga. Tetapi lutein banyak ditemui dalam sayuran hijau. Contoh seperti bayam, brokoli dan juga kubis. Okay, dan contoh-contoh lainlah yang berwarna hijau. Okay. Soalan yang ketujuh, nyatakan 3 bahan yang boleh melambatkan proses pengoksidaan.
Nyatakan 3 bahan yang boleh melambatkan proses pengoksidaan. Sangat mudah soalan ni. Saya rasa murid-murid pun semua boleh jawab dengan betul dan tepat. Okay, bahan-bahan ni pun memang sentiasa ada di rumah kita. Kan? Macam ia satu keperluan untuk kita, bahan-bahan ni dalam masakan kita. Okay, bagaimana? Jadi saya teruskan dengan jawapan. Okay, bahannya ialah jus limau, air gula dan juga air garam. Okay, soalan yang terakhir untuk hari ini. Bagaimanakah proses pengoksidaan boleh dilambatkan dalam industri makanan? Bagaimanakah proses pengoksidaan boleh dilambatkan dalam industri makanan? Ada contoh, 3 contoh tadi yang saya bagi pada slide yang terakhir untuk subtopik kita hari ini. Jadi kalau kamu ikut sampai ke akhir pembelajaran tadi, saya rasa tidak ada masalah untuk kamu menjawab soalan ini. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan jawapannya. 3 cara iaitu pengeringan ataupun mencelup makanan dalam madu dan mencelup makanan dalam jus buah. Okey, tahniah kepada semua pelajar yang boleh menjawab soalan dengan semua yang betul dan tepat. Okey, kalau ada yang salah, tidak apa, kita belajar daripada kesilapan. Biasalah kita manusia kadang-kadang ada membuat kesilapan ataupun kecuaian. Cuma kita jangan ulang dan kita belajar daripada kesilapan. Ingat ya, orang yang berjaya adalah orang yang belajar daripada kesilapan dan membetulkan kesilapan atau kegagalan yang telah dilakukan. Orang yang tidak berjaya ialah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Okay? Alright. Jadi saya rasa subtopik untuk bahan antioksidan ini telah tamat untuk kita pelajari pada hari ini. Jadi saya harap murid-murid semua telah mencapai 3 objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum saya tinggalkan kamu pada hari ini, okay, saya ada buah tangan sikit untuk kamu. Okay, saya ada tugasan untuk kamu. Okay. Jadi murid-murid semua, tugasan kamu pada hari ini ialah contoh soalan latihan esei untuk latihan SPM. Okay. Latihan esei bermaksud ia berada pada kertas 2 bahagian C. Okay. Jadi berdasarkan situasi yang diberikan, kita bacakan situasi ini. Puan Marina menghidangkan irisan buah apel dalam 2 pinggan kepada tetamunya. Dalam salah satu pinggan, Puan Marina perah jus limau pada permukaan buah apel ataupun pada permukaan hirisan apel. Manakala pada hirisan apel dalam pinggan satu lagi, Puan Marina tidak meletakkan apa-apa. Selepas beberapa jam didapati hirisan buah apel yang ada jus limau tidak berubah warna. Tetapi hirisan apel yang tidak ada jus limau bertukar menjadi warna perak. Jadi ini situasi yang diberikan. Daripada situasi ini kamu perlu jawab 2 soalan. Okay, iaitu yang pertama, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. Maksud pernyataan itu merujuk kepada situasi yang kamu baca tadi. Nyatakan hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. Jadi saya bagi tips sedikit untuk menjawab hipotesis. Kamu perlu tahu atau kenal pasti apa pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi buatlah perkaitan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas ini untuk membina hipotesis kamu. Okey, soalan yang kedua. Berdasarkan situasi yang diberi, rancang satu eksperimen untuk menyiasat pengoksidaan buah apel menggunakan piring Petri, bikar, buah apel, jus limau, larutan gula dan natrium bikarbonat.
Okey, jadi berdasarkan situasi tadi, okey, kamu dikehendaki merancang eksperimen menggunakan bahan dan radas yang telah diberikan dalam soalan ini. Okay, jadi bagi soalan merancang eksperimen, kamu perlu sertakan kriteria-kriteria yang perlu ada dalam jawapan kamu, iaitu yang pertama tujuan eksperimen untuk mengkaji apa. Okay, kemudian kamu kena kenal pasti 3 pemboleh ubah, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan juga dimalarkan dalam eksperimen ini. Seterusnya, tuliskan sekali radas dan bahan yang diperlukan untuk menjalankan eksperimen ini. Selepas radas dan bahan, tuliskan kaedah ataupun prosedur kamu menjalankan eksperimen ini. Okey. Dan yang terakhir sekali, selepas prosedur dan kaedah, kamu perlu sertakan sekali penjadualan data untuk menunjukkan keputusan daripada ataupun pemerhatian daripada eksperimen yang kamu rancangkan ini. Okey, jadi saya harap kamu boleh menyiapkan tugasan ini. Jika ada sebarang masalah, kamu boleh rujuk kepada guru kamu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci. Okey, jangan lupa siapkan tugasan ini ya. Jadi saya harap tugasan yang saya bekalkan ini boleh membantu meningkatkan kefahaman kamu lagi, okey, untuk subtopik kita pada hari ini. Jadi itu sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Diharap semua murid lebih bersemangat dan lebih memahami. Mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan atau kesilapan yang saya sedar ataupun tidak sedar. Sekian, terima kasih.